Dunia dan bahaya-bahaya mencintai dunia. Ad-dunya wa abrar wa hubbid dunya. Itulah tajuk yang saya akan bawakan dalam tazkirah santai pada kali ini. Mengikut penjelasan tajuk ini bukanlah dirujuk kepada dunia seperti bumi dan apa yang ada di bumi ini seperti bukit bukau, lautan, sungai, gunung ganang dan semua yang berada di atas muka bumi. Semua benda ini dikira sebagai nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya ataupun kepada semua manusia yang berada di atas muka bumi ini sebagai bukti kekuasaan, keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dunia yang dicela itu bukanlah dunia itu, tetapi sebenarnya adalah dirujuk kepada perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Kalau kita lihat pada hari ini berapa ramai yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kebinasaan yang disebabkan tangan-tangan manusia ini. Berapa banyak kesan kepada bumi atas kerakusan manusia itu sendiri. Perkara ini tidak akan berlaku jika tidak mencintai dunia melebihi akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan yang bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan keturunan. Golongan manusia ini boleh dibahagikan kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang ingkar. Maknanya mereka ini mengingkari hari kiamat, mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak percaya bahawa pada suatu hari kelak mereka akan bertemu dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita dijauhkan daripada tergolong dalam golongan yang pertama ini. Dan golongan yang kedua pula adalah mereka yang percaya bahawa suatu hari kelak manusia akan dibangkitkan kembali dan mereka percaya akan adanya kehidupan akhirat. Golongan kedua ini pula dapat dibahagikan kepada tiga golongan. Yang pertama adalah golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka yang menzalimi diri sendiri yang merupakan golongan yang terbanyak dalam kalangan manusia. Yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebanyakan mereka ini cenderung dengan hiasan-hiasan dunia dan bunga-bunga hidup. Mereka mudah terpesona dengan kebahagiaan-kebahagiaan dunia dan mereka mengambil hiasan dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dengan cara yang tidak betul. Mereka ambil dan mereka gunakan pula dengan cara yang tidak betul. Dan golongan yang kedua pula adalah golongan yang mengambil dunia dengan cara yang betul. Golongan ini menggunakan dunia dengan cara yang betul, yang halal mereka ambil dan yang haram mereka tinggalkan. Mereka melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang ditegah atau diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dunia yang mereka perolehi mereka gunakan mengikut peraturan yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang ketiga pula adalah golongan yang berlomba-lomba membuat kebajikan. Golongan ini berlomba-lomba membuat kebajikan, di mana merupakan golongan yang teratas sekali di kalangan orang yang beriman. Mereka ini faham akan matlamat hidup mereka di dunia dan mereka bekerja mengikut matlamat tersebut dan mereka ini sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan hamba-hambanya di dunia ini adalah untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya. Mereka juga cukup sedar bahawa hidup ini adalah penuh dengan ujian-ujian. Ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya adalah jadilah kita sebagai seorang perantau yang menuju ke destinasi yakni akhirat yang kekal abadi. Dunia ini sebagai tempat mengumpul bekalan yang kita akan bawa ke akhirat kelak. Semoga kita semua ini tergolong dalam golongan yang sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap semoga perkongsian tazkirah santai yang dikongsikan oleh saya ini memberi manfaat kepada semua penonton dan sebarkan video ini, semoga lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang, yang khilafnya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.